Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Swarin Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 7 April 2024. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sandakan tidak menerima sebarang laporan kenaikan harga barangan menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri setakat semalam. Malah bekalan gula, tepung dan minyak masak juga mencukupi dan mudah didapati. Untuk makluman semua, gula, tepung, minyak masak sekarang ni memang stabil, jangan risau. Cuma permintaan tu agak meningkat. Kita faham situasi sekarang ni kan menjelang Hari Raya dan juga bulan puasa ni memang permintaan tu agak tinggi. Azdi memberitahu media selepas meninjau program jualan rahmah di sebuah pasaraya di Bandar Sandakan. Beliau turut mengingatkan pengguna agar tidak membuat pembelian panik kerana bekalan barangan keperluan termasuk beras adalah mencukupi. Ketua-ketua jabatan di negeri ini diminta menjalin kerjasama dengan syarikat berkaitan kerajaan GLC serta mengamalkan kerja berpasukan untuk membangunkan Sabah. Berucap dalam Majlis Berbuka Puasa Invest Sabah Berhad ISB, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berkata, kerjasama seumpama penting untuk membawa masuk lebih ramai pelabur. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada pengurusi syarikat milik kerajaan negeri itu, Tan Sri Anifah Aman, yang sentiasa komited membawa lebih ramai pelabur demi memajukan negeri ini. Komitmen Tan Sri Anifah bertepatan dengan pengalamannya sebagai Menteri Luar Negeri sebelum ini yang mempunyai hubungan baik dengan negara-negara luar. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif ISP Dr. Firdausi Sufian berkata pihaknya komited mewujudkan iklim pelaburan yang menggalakkan bagi menarik pelaburan premium sekaligus membolehkan sektor swasta menjadi enjin pertumbuhan utama negeri. Majlis ini turut meraihkan golongan asnaf dan penghuni rumah amal Kasih Kingfisher, Persatuan Orang Kerdil Sabah dan Pondok An-Nur, Cawangan Sabah. Padah menghulurkan rasuah RM100 kepada anggota polis. Seorang lelaki warga asing dihukum penjara 3 bulan dan denda RM10,000 atau penjara 5 bulan jika gagal membayar denda oleh Mahkamah Khas Rasuah Sandakan. Hakim Jason menjatuhkan hukuman itu selepas Mazrin Hussein mengaku bersalah melakukan perbuatan itu 7 Februari tahun lalu. Mazrin mengaku bersalah di bawah Seksyen 17(B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta sama. Mengikut pertuduhan, Mazrin didakwa melakukan perbuatan itu di dalam Pondok Polis Bandar Sandakan sebagai galakan tidak mengambil tindakan atas kesalahan, tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah dan mengeluarkan surat saman atas kesalahan tidak memiliki lesen memandu. Mazrin tidak diwakili peguam, manakala timbalan pendakwa raya diwakili Franklin Ganggan Bennett. Pembinaan jalan masuk ke tanah perkuburan Islam di Kampung Tapaang, Telupit perlu dipercepat bagi memudahkan urusan pengebumian. Ini kerana ketiadaan laluan masuk menyukarkan kenderaan termasuk van jenazah untuk sampai ke kawasan tersebut. Apabila jalan baru itu ada, senanglah kita untuk menguruskan jenazah masyarakat kaum Islam di daerah Telupit. Tanah sudah ada, sudah disokong ke lisi meeting. Datuk Johnny Bond ditemui pemberita selepas Ihya Ramadan di Masjid Jamik Yusuf Al-Qardawi, Telupit. Seramai 184 asnaf disantuni sempena program ini selain penyerahan sumbangan kewangan kepada 16 masjid dan 6 surau. Saya sebenarnya mewakili masjid daerah Telupit ini sangat berterima kasih dan mengalu-alukan komitmen Datuk selama ini. Terdahulu dalam program berasingan, Datuk Johnny Bond mengagihkan 500 bungkus bubur lambuk dan roti canai kepada pengguna jalan raya. Kita telah dekat-dekat 4 tahun sudah telah memberikan agihan bubur lambuk di kawasan Telupit ini. InsyaAllah lain tahun kita tambah lagi 500, jadinya 1,000 saya.
Yayasan Nur Jauhar mengagih-agihkan 371 kg daging segar tajaan Hafiz Farm kepada 12 mahat tahfiz dan institusi kebajikan di negeri ini. Sumbangan disampaikan isteri Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tuan Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni yang juga penasihat Yayasan Nur Jauhar YNJ di Istana Seri Kinabalu. Pengerusi YNJ Dato' Alhamra Tun Juhar yang ditemui pemberita berkata sumbangan julung kali ini melibatkan pengagihan 271 pek daging segar. Kita mengagihkan daging-daging segar untuk membantu golongan asnaf supaya dapat diberi makanan, contohnya seperti daging segar, dan diharap sedikit sebanyak ini dapat membantu mereka. Kami daripada Hafiz Farm mengharapkan moga-moga dengan sedikit sumbangan ini dapatlah dinikmati oleh yang menerimanya untuk sambutan Hari Raya pada tahun ini. Dalam majlis ini, Hafiz Farm turut menyerahkan sumbangan RM30,000 kepada YNJ bagi merancangkan lagi penganjuran program kebajikan badan amal ini. Seramai 170 ketua isi rumah dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pitas menerima bantuan bakul makanan. Sumbangan disampaikan Adun Pitas Datuk Seri Dr. Rudi Awah dalam majlis iftar bersama penduduk di Kampung Salim Podon Laut di Masjid Ar-Rahman. Tujuan ini tidak lain dan tidak bukan ialah untuk merapatkan hubungan silaturahim yang sedia ada. Uniknya di Pitas ini ialah beberapa tempat kita berbuka puasa bukan hanya dihadiri oleh orang-orang Muslim sahaja, tetapi orang-orang bukan Muslim juga hadir bersama. Program ini memang sangat berjaya lah sebab sudah menjadi satu tradisi lah daripada tahun-tahun sebelum ini. Setiap tahun Datuk akan memberikan satu program untuk penduduk kampung. Sempena majlis ini, Datuk Seri Rudi turut menyampaikan sumbangan 15 set kain kafan kepada Masjid Ar-Rahman. Sementara itu di Keningau, Persatuan Wartawan Keningau KJA meluangkan masa menyantuni pelatih Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti PPDK dalam majlis berbuka puasa bersama PPDK Merampung Keningau. Rombongan diketuai Presiden KJA Marutin Ansiong. Majlis diserikan dengan penyampaian sumbangan makanan dan keuangan kepada PPDK Merampung serta duit raya kepada pelatih PPDK berkenaan. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK meneruskan tradisi agihan bubur lambuk kepada kaki tangan serta pelanggan yang berurusan di ibu pejabat agensi itu. Pengagihan bubur lambuk disempurnakan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita. Sebanyak 800 bungkusan bubur lambuk diagihkan dengan kerjasama sebuah syarikat penghilang makanan terkenal. Bercakap kepada pemberita, Datuk Seri Dr. Sabin berkata, program ini antara lain bertujuan mengimarahkan bulan Ramadan dan Aidilfitri yang disambut tidak lama lagi. Ia tanda penghargaan di BKK kepada warga kerjanya serta para pelanggan yang berurusan di pejabat di BKK. Pasukan Sabah FC bawah 23 tahun bersedia mengharungi musim baharu saingan Piala MFL yang bermula Mei depan. Kehadiran bekas penyerang kebangsaan Rozaimi Abdul Rahman dilihat mampu memantapkan bahagian serangan. Pengurus Sabah FC bawah 23 tahun Datuk Abdul Kasim Razali yakin adanya barisan pemain dan jurulatih berpengalaman itu, Sabah FC akan membawa cabaran yang lebih baik pada musim ini. Saya mengharapkan latihan yang lebih yang lebih mantap dibuat selepas Aidilfitri ini, dan kita juga harap lebih banyak perlawanan-perlawanan persahabatan akan dapat kita buat untuk ujian awal untuk memantapkan pasukan kita ini. Beliau ditemui pemberita selepas menyaksikan majlis menandatangani kontrak pemain Sabah FC bawah 23 tahun. Sementara itu, pengarah Sabah FC, Muhammad Johwid menyasarkan 5 terbaik bagi saingan musim ini. Saya kira itu adalah bonus bagi mereka. Dan harapan kita sudah tentu menjuarainya. Tetapi kita mesti objektif juga bahawa semua pasukan pun mempunyai persiapan yang rapi.
Seramai 17 pemain menandatangani kontrak pada majlis ini. Turut diadakan taklimat berkaitan psikologi sukan dan pemakanan sukan selain majlis berbuka puasa bersama barisan kejurulatihan. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini menyusul selepas ini berita pagi Sarawak dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka.